Mesyuarat bagi menentukan sama ada Sarawak beralih ke fasa 2 pelan pemulihan akan diadakan esok. Sebelum itu kita ikuti laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat semalam. Sarawak belum memutuskan untuk beralih ke fasa 2 pelan pemulihan negara. Walau bagaimanapun, Timbalan Ketua Menteri, Dato' Ahmad Douglas Uga Ambas percaya Sarawak berkemungkinan dapat beralih ke fasa 2 dalam masa terdekat jika kes jangkitan harian COVID-19 yang dilaporkan beberapa hari lepas terus menunjukkan perubahan memberangsangkan selain disokong prestasi semasa kadar vaksinasi di negeri ini. Merangkap Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Dato' Ahmad Douglas yang ditemui pemberita di Sepauh memaklumkan JPBN akan bermesyuarat esok untuk menilai dan memuktamadkan pendekatan Sarawak untuk ia beralih ke fasa 2 pelan pemulihan negara. Tapi kita juga akan membuat satu pendekatan bahawa kita akan menilaikan keadaan di tiap-tiap daerah. So kalau daerah itu dah dapat memenuhi 3 threshold itu, then probably we will announce that step later on. So di Sarawak kita akan gunakan zone, tapi zone itu nanti belum putus. Kita akan mesyuarat besok SDMC to finalize our approach. Jelas Dato' Ahmad Douglas lagi sebelum ini pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan adalah berdasarkan tempoh masa. Namun di bawah pelan pemulihan negara, ia bergantung pada 3 indikator utama. Sekarang under the National Recovery Plan, we are using 3 indicators. One is the number of cases, 2 the capacity of the ICU in the state, 3 is the percentage of people that has been vaccinated. These are the 3 threshold, and once you meet the threshold, then you move from phase 1 to phase 2, and from phase 2 later on to phase 3 to phase 4. Mengenai program imunisasi, Dato' Ahmad Douglas berterima kasih kepada Kerajaan Persekutuan yang telah memberi komitmen membekal vaksin secukupnya kepada negeri ini dan berharap penghantaran berterusan vaksin akan dapat membantu Sarawak mencapai sasaran 2.2 juta rakyat telah divaksin menjelang penghujung Ogos depan. Seramai 24,469 pekerja industri di negeri ini telah menerima vaksin dos pertama COVID-19 setakat semalam. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan memberitahu seramai 5,478 pekerja pelbagai industri dijangka menerima vaksin bermula hari ini di 5 pusat pemberian vaksin industri PPVIN di daerah Kuching, Miri dan Sibu. The PPVIN program will cost RM15 per dose, about RM30 for 2 doses. This is to be borne by the company concerned to cover the cost of healthcare organisers. And the vaccine is provided by the government free of charge. Dato' Ahmad Awang Tengah menjelaskan sehingga kini sebanyak 236 syarikat pelbagai sektor merangkumi 43,050 pekerja telah berdaftar untuk program PPVIN. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan di PPVIN The Spring di Kuching. Beliau juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan memaklumkan kerajaan akan mempertimbangkan untuk membuka semula sektor perindustrian secara
peringkat selepas semua pekerja sektor perindustrian selesai divaksinasi. Tegasnya, pihak Kementerian komited memastikan program vaksinasi bagi sektor industri berjaya dilaksanakan di negeri ini dengan penyertaan lebih banyak syarikat-syarikat perindustrian. Angka 3 digit kes harian positif COVID-19 di Sarawak mula direkodkan sejak penghujung Januari lepas dengan lebih 100 kes dan angka 3 digit tersebut masih kekal sehingga semalam. Statistik kes COVID-19 yang dikeluarkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN bagi tahun 2021 mendedahkan angka tertinggi dikesan pada 16 April dengan 960 kes. Menurut JPBN, angka 3 digit tersebut merekodkan trend turun dan naik sepanjang April, Mei dan Jun dengan kes harian adalah antara 200 hingga 760. Jumlah kes tertinggi direkodkan pada 30 April sebanyak 760 kes. Untuk bulan Julai pula, 544 kes direkodkan pada 1 Julai, manakala pada 2 Julai sebanyak 440 kes dikesan, diikuti 361 kes pada 3 Julai dan 365 kes pada 4 Julai. Jumlah kes harian kembali meningkat kepada 424 pada 5 Julai dan semalam 286 kes direkodkan. PPV di Dewan Suara Limbang berupaya menampung keperluan penduduk di daerah itu untuk program imunisasi selain lokasinya lebih dekat dan selesa. Menyatakan perkara itu Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail yakin bahawa tiada keperluan untuk menjadikan Stadium Tertutup Limbang sebagai pusat pemberian vaksin PPV buat masa ini. Kita akan lihat keadaan sebab sepatutnya di Dewan Suara ini cuma menempatkan 500 satu hari, tapi sekarang ini mampu untuk menambah pada 1,000. Kemungkinan kita tidak memerlukan Dewan tertutup. Targetnya untuk kawasan Limbang 1,000 satu hari lah. Dan insyaAllah target ini akan dicapai keseluruhannya menjelang pertengahan bulan Ogos. Beliau menyatakan kepada media selepas penyampaian sumbangan di PPV Dewan Suara Limbang, sebanyak 150 bakul produk pertanian diberikan kepada petugas Barisan Harapan di PPV tersebut. Selain PPV Dewan Suara, terdapat 2 lagi PPV di Limbang iaitu PPV Batu Danau dan PPV Mendamit. Dalam perkembangan lain, Datuk Dr. Abdul Rahman menyatakan RM2 juta diperuntukkan di bawah kementeriannya untuk program Peladang Prihatin Sarawak, Bersama Jabatan Pertanian dan Pertubuhan Kawasan Peladang PPK bagi membantu penduduk dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan 1.0 lepas sehingga kini. Jelasnya agihan disalurkan kepada 28 PPK di seluruh negeri. Tambahnya, lebih kurang RM81,000 masing-masing diperuntukkan untuk PPK Limbang dan Lawas bagi tujuan itu, yang mana segala hasil produk pertanian yang tidak dapat dipasarkan oleh petani tempatan sepanjang tempoh PKP akan dibeli oleh PPK dan seterusnya diagihkan kepada golongan yang memerlukan dan petugas Barisan Hadapan. Seramai 1,000 penduduk Betong menerima suntikan vaksin COVID-19 di PPV Dewan Parlimen Rentap semalam. Menurut penyelaras PPV Dewan Parlimen Rentap, Dr. Muhammad Nur Azam Ibrahim, penerima terdiri daripada 347 penerima suntikan dos pertama, manakala 653 orang memperoleh suntikan dos kedua. Dr. Muhammad Nur Azam Ibrahim menjelaskan PPV Dewan Panglima Rentap adalah PPV utama di Betong yang beroperasi 3 minggu lepas dan telah memberi suntikan vaksin kepada penerima terdiri pekerja syarikat dan agensi yang beroperasi di daerah itu selain penduduk kampung dan rumah panjang. Katanya selain melalui ketua kaum dan tuai rumah, pihak Pejabat Kesihatan bahagian Betong turut menggunakan media sosial bagi memaklumkan para penerima untuk hadir ke PPV. PPV tersebut dikendalikan oleh 35 orang petugas kesihatan selain dibantu sukarelawan MyVac, anggota Jabatan Pertahanan Awam dan Jabatan Sukarelawan Malaysia. Sekian berita dari Sarawak, kita kembali bersama Khairul di Angkasa Peri. Silakan. Baik, terima kasih Nur Sheila.